أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى مصنف الكتاب، وخصوصا إلى شأن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang pertamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah dengan limpah kurnia serta kasih daripada Allah, pada tengah hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita kesempatan, peluang untuk bersama-sama kita terus membaiki kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berasa kasih dengan kita, dan Allah sudi untuk memasukkan kita ni dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa berusaha untuk melaksanakan amal yang saleh, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah hari ini hadis yang seterusnya yang kita nak baca sama-sama, yang mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripadanya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. U'til ma'ruf wajtanibil munkar wanzur ma yu'jibu udhunaka an yaqula laka al-qawmu إذا قمت من عندهم فأته وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه. اللهم صل على سيدنا محمد. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu melaksanakan kebajikan, wajtanibil munkar, dan hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perkara yang mungkar. Makna kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara yang menjadi keutamaan bagi setiap orang yang beriman ketika mana dia mengakui akan kerasulan yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mestilah menjadi orang yang sentiasa menjaga dirinya agar tergolong dalam kalangan umat yang melaksanakan segala perintah yang disampaikan oleh
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memberikan perintah dalam hadis ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu hendaklah kita ni melaksanakan ketaatan. Perkara yang ma'ruf kita kena kerjakan. Perkara yang disukai oleh Allah, itulah perkara yang ma'ruf. Makna kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda yang Allah kasih kita usaha sehabis baik untuk melaksanakan perkara tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wajtanibil munkar, dan jangan sesekali kamu berbuat perkara-perkara yang mungkar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda mungkar ni apa? Benda yang ditegah oleh Allah dan Rasulullah. Apa sahaja yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Tinggalkan dalam keadaan bersungguh-sungguh untuk kita meninggalkan perkara tersebut. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah melarang kita untuk berbohong. Maka sebagai orang yang mentaati suruhan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita takkan senang-senang untuk berbohong. Seperti mana yang berlaku hari ini, ramai daripada kalangan kita menganggap bohong ni suatu bentuk perkara yang biasa. Hatta boleh dikatakan ramai orang berbohong semata-mata untuk keseronokan dirinya. Kita kena orang bohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak tu pun tak boleh, kena tinggalkan. Sebab dalam Islam, bohong ni hanya boleh pada 3 tempat. Yang pertama, ketika mana perang. Masa perang kita boleh tipu musuh kita. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tipu musuh ni merupakan strategi dalam peperangan. Yang kedua, berbohong kepada isteri dengan tujuan untuk menggembirakan hatinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak tu pun dibenarkan dalam Islam. Tapi jaga orang perempuan ni, kalau nak bohong jangan sampai kantoi. Sebab kalau kantoi sekali, makan tak habis dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bohong yang macam mana ni? Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bini minta kita beli kuotiau goreng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita saja nak musik dah. Balik rumah, bini tanya, abang dah beli belum kuotiau? Kita kata, Allah, abang lupa lah, tapi kuotiau beli dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tu tak apa. Faham tak? Maksudnya dengan tujuan nak menggembirakan hati isteri tu. Tapi kalau contoh seorang mak tipu anak, itu tak boleh. Contoh, dia kata ke anak dia, kalau abang boleh baca Quran, nanti mak beli coklat. Elok budak tu boleh baca, kita tak beli pun coklat tu. Itu bohong. Yang tu berdosa, tak boleh. Faham tak? Allahumma salli ala sayyidina. Kemudian bohong ketiga yang dibenarkan dalam Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bohong ketiga yang dibenarkan adalah ketika mana kita nak merapatkan silaturahim di antara 2 orang sahabat. Kawan ni bergaduh dengan kawan ni, kita nak bagi mereka baik. Kita pun jumpa kawan A habaq kat kawan B, ni kawan kita A ni kirim salam, dia kata dia minta maaf banyak-banyak lah, bukan sengaja nak buat sakit hati. Kawan B ni dengar macam tu, dia lembut hati. Dia pun kata, nanti hang jumpa dia bagi jawab, bagi tahu, kata aku kirim salam balik, kata aku pun minta maaf juga. Jadi tujuan untuk membaikkan 2 pihak. Yang tu pun dibenarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tapi selain daripada 3 tu, tak boleh kita nak berbohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama juga macam kawan jemput kenduri, kita memang dah tak boleh main dah. Duk sebut kat mulut, insya-Allah nanti saya happy. Walhal dalam hati memang dah tahu dah, aku memang tak happy. Hak tu pun termasuk dalam kategori bohong. Sebab insya-Allah ni dia perkataan yang berat.
Sebab tu bila kata insya-Allah, kita serah bulat-bulat pada Allah dengan izin dia. Jadi kita berat pada boleh pi, kita jawab insya-Allah. Dan kita dah usaha pi tapi tak sampai. Maksudnya Allah tak izin bagi kita sampai. Allahumma salli ala Muhammad. Tiba-tiba hari tu kita patutnya free, tiba ada tetamu ke apakah, itulah duduk dalam insya-Allah. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila menceritakan tentang meninggalkan perkara yang mungkar, maksudnya kita kena mengaji sungguh-sungguh apakah perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Apakah perkara yang dilarang? Saya sebut tadi itu contoh-contoh sahaja. Dan banyak lagi perkara-perkara mungkar yang kita kena tinggalkan dengan bersungguh-sungguh. Termasuklah mengumpat, bersangka buruk. Hak tu semua tak elok belaka. Allahumma salli ala Muhammad. Wanzur ma yu'jibu udhunaka an yaqula lakal qawmu idza qumta min 'indihim fa'tih. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Dan lihatlah pada perkara yang kamu suka untuk didengar pertuturannya. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya Nabi kata apa pula? Pada kita menjaga yang ma'ruf, kita meninggalkan yang mungkar, sebelum nak bercakap kita kena fikir dan kita kena semak dulu. Hak kita nak cakap ni, kalaulah kita sendiri yang dengar, kita suka ke tak? Allahumma salli ala Muhammad. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat menjaga perasaan orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan Nabi sangat menjaga sehinggakan pada perasaan musuhnya. Nabi takkan menyakitkan hati musuh dengan sengaja. Allahumma salli ala Muhammad. Melainkan pada waktu perang. Perang memang tipu helah. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi waktu biasa-biasa Nabi takkan menyakitkan hati orang yang memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu pada ketika Nabi dibaling najis, Nabi tak ambil balik najis tu baling balik. Kalau kita lah orang baling taik dekat kita, tengah jalan-jalan orang baling taik lembu tuan-tuan, kita buat apa tuan-tuan? Adakah kita senyum kat dia, cakap tak apa, ataupun kita pergi cari pula taik lembu lagi banyak nak baling balik? Kita lawan kan? Tapi Nabi SAW dia tak macam tu. Sebab tu pada ketika Nabi pergi ke Taif bersama dengan sahabat Nabi Zaid bin Harithah, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi dibaling dengan batu. Bahkan seluruh penduduk Taif baling batu dekat Nabi SAW. Nabi angkat tangan mendoakan kebaikan. Ya Allah, kalau datuk nenek moyang mereka ni tak boleh terima kebenaran, kau jadikanlah anak cucu cicit mereka ni mampu untuk mendapatkan kebenaran dan kebaikan. Dan hari ini kita boleh melihat bagaimana penduduk Taif dikurniakan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni sengaja menyakitkan hati orang, kita kena jaga. Takut-takut kita ni bukan dalam kalangan orang-orang yang dikasihi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Nabi kata, bila kamu nak cakap, kamu kena fikir dulu. Hak kamu, kalau kamu dengar, telinga kamu berasa suka ke tak? Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wanzur lazi takrahu an yaqula lakal qawmu idza qumta min indihim fajtanibhu. Dan Allahumma salli ala Muhammad, ditakdirkan kalau pertuturan itu terhadap pada kamu ketika kamu berjauhan daripada penutur, maka pertuturan itu eloklah dikeluarkan, dan sebaliknya pun begitu juga. Maksudnya Allahumma salli ala Muhammad, kalau perkataan tu kamu dengar daripada orang, kamu berasa suka, maka kamu tuturkan. Tapi kalau kamu sendiri dengar, kamu rasa tak suka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Fajtanibhu, maka janganlah kamu buat perkara tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi daripada mafhum daripada hadis ni, kita boleh buat kesimpulan bahawasanya Nabi SAW mengarahkan kepada kita yang pertamanya untuk memperelokkan akhlak kita. Sebab buat yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, itu adalah sebahagian daripada akhlak. Tanda berakhlaknya seseorang
ialah pada betapa taatnya dia dalam menjaga hal yang disukai dan menjauhkan diri daripada hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ni dia bukan duduk pada orang suka, dia duduk pada Allah suka. Nah, akhlak yang disukai oleh Allah, itulah akhlak yang terpuji. Sebab tu Nabi SAW bila ditanya tentang akhlak Nabi, maka dijawab pada kita kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak Nabi SAW ni seperti mana akhlak Al-Quran. Maksudnya apa yang disampaikan oleh Allah di dalam perintah melalui Al-Quran, itulah yang duduk pada batang tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai seorang yang mengaku beriman, sebagai seorang yang mengaku umat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kenalah berusaha untuk menjadikan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah duduk pada diri kita. Benda yang dilarang oleh Allah jangan sesekali kita laksanakan. Benda yang disuruh oleh Allah kita berusaha untuk melaksanakan. Apakah yang disukai oleh Allah? Iaitu memperhambakan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Memperhambakan diri ni kemuncaknya duduk pada redanya kita pada setiap qada dan qadar Allah terhadap kita. Bagaimana Tuhan letak kita, di situlah kita duduk. Kita tak mengharapkan lebih, bahkan kita sentiasa merasakan apa yang Allah bagi itulah yang terbaik untuk kita. Dan percayalah ibu ayah sekalian, pada ketika kita mampu merasakan hal yang sedemikian, hidup kita akan berubah menjadi kehidupan yang sangat berbahagia, bukan sahaja di dunia, juga di akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina. Kemudian Nabi SAW mengajak kepada kita untuk menjauhkan umpatan celaan. Benda buruk pasal orang jangan kita duk sebut. Apatah lagi kita menyebut perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan hati orang. Sebab tu dalam pada nak menjaga lisan ialah bila kita memberikan pertolongan kepada orang. Bahkan Nabi melarang untuk kita menyakiti orang yang kita bantu. Tak boleh. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad, ada seorang ustaz ni, tok guru ni, dulu dia mengajak orang tak kenal. Contoh, nah, dengan sebab kita tolong bagi orang kenal, kita pun duk rasa tok guru ni berhutang dengan kita, terhutang budi dengan kita. Dah aku dah bawa dia pergi kuliah, betul orang kenal dia. Ada aja sangka macam tu tuan-tuan, habis. Nah, sebab bila sampai aja perkataan tu kepada orang tadi, tambah orang tadi adalah orang yang soleh, guru kita, sampai aja hilang habis keberkatan hidup, hilang habis keberkatan ilmu. Ini nasihat untuk orang-orang yang teringin nak khidmat pada alim ulama. Sebab bila kita khidmat, sebab tu nama dia khidmat. Khidmat ni maksudnya menghambakan diri. Mana boleh hamba berasa bangga dengan kerja yang dia buat untuk tuan dia. Macam kita kata kita hamba kepada Tuhan, Allahumma salli ala Muhammad, kita berasa bangga dengan ibadah kita. Tak kena tuan-tuan. Sebab kita hamba. Mana boleh hamba membanggakan diri, walhal tu memang kerja yang kita kena buat. Boleh faham ni? Allahumma salli ala Muhammad. Sama juga adik-beradik kita susah, kita tolong bagi duit. Bila nampak dia senang, kita pun nak minta tolong dia, kita cakap ungkit hal yang dulu. Hang kenalah tolong aku dulu masa hang susah, hantar aku yang tolong hang. Kita cakap macam tu, menyakitkan hati orang tadi ni. Tak boleh tuan-tuan. Sebab tu nak menjaga amal ni cukup susah. Pasal amal ni dia boleh terangkat pada bila-bila masa. Sebab tu keikhlasan hanya terkira bila mana perkara tersebut kita mampu untuk sembunyikan daripada pandangan manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Ikhlas dalam bersabar, kita tak mengadu dengan orang. Ikhlas dalam pada menempuh kesusahan, kita tak mencari pertolongan daripada manusia. Ikhlas dalam beribadah, kita tak berbangga-bangga menceritakan ibadah kita kepada orang. Sebab itu ibadah yang baik adalah ibadah yang kita sembunyikan, seperti mana kita menyembunyikan aib kita. Melainkan pada ibadah yang fardu, maksudnya ibadah yang wajib. Contoh sembahyang berjemaah, yang tu tak salah tunjuk ke orang. Bahkan kita kena cerita ke orang, kita kena ajak orang, jom pergi sembahyang jemaah sekali, sebab itu kefarduan. Tapi macam amalan-amalan sunat, kita sedekah, kita puasa,
kita semayang tahajud, kita semayang tasbih, kita semayang witir. Hak tu semua sunat belaka. Yang tu kena sembunyi tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh faham kan ni? Sebab kita tak mau buat kerja sia-sia tuan-tuan. Itu je. Kita semua umur kita makin lanjut makin hujung dah. Jadi takkan kita nak balik dalam keadaan muflis. Saya takut tuan-tuan, saya takut kalau saya balik jumpa Allah esok, tengok-tengok Tuhan kata, hang ingat amal hang banyak. Hang buat dulu semua aku tak pandang. Na'udzubillah min zalik. Saya takut tuan-tuan. Cukup-cukuplah kesusahan kita atas dunia ni kita tinggalkan. Biar kita pergi sana kita senang sungguh-sungguh tuan-tuan. Jadi atas dunia kalau nak susah, kita susah sungguh-sungguh. Boleh faham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita daripada hadis ni, janganlah kita saling mengutuk di antara sesama Islam. Kalau dengan musuh pun kita kena jaga hati, terlebih lagi lah sesama orang Muslim. Jadi bila kita nampak saudara Islam kita buat salah, sampaikanlah nasihat, pesanan dengan selemah lembut yang boleh tuan-tuan. Kerana nasihat yang lembut lebih mudah untuk diterima berbanding nasihat yang keras. Akan tetapi ada ketika-ketika yang perlu kita ni bertegas dalam pada menyampaikan nasihat. Jadi saya kira ibu ayah sekalian, cukuplah sekadar tu perkongsian kita pada tengah hari ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kebaikan dan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan ke atas kita dengan rahmat yang berpanjangan, yang mudah-mudahan dengan segala kebaikan ini Allah menjadikan kita mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, Allah mengikhlaskan hati kita agar betul-betul berbuat ibadah hanyalah semata-mata untuk mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah. Dan mudah-mudahan dengan bersempena Ramadan ini Allah izinkan kita untuk diangkat darjat di sisinya, diizinkan untuk ditambah rasa ketakwaan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita husnul khatimah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati dan memudahkan segala urusan kita insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبلا كريم.